Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan. Ini kita akan review buku tentang korban dan sembelihan. Sebelum tu kita sajalah nak tengok balik pisau daripada pisau sembelihan. Kita sunat untuk kalau sembelih tu mestilah nak tajam. Jadi kena asah lah molek-molek Okey, tapi tak apa. Kita tengok tajam ke tidak tadi. Boleh lah tu. Baik. Jadi kitab yang kita tengok hari ni adalah kitab Mursyidus Soleh fi Ahkamiz Az-Zabaih. Okey. Mursyidus Soleh fi Ahkamiz Zabaih. Okey. Dalam belakang dia kena macam ni. Baik. Buku ni adalah merupakan buku yang khas dibuat oleh Syekh Ibrahim Ibnu Masran Al-Bajari, seorang asatizah ataupun mursyid yang berada di selatan tanah air. Buku ini memang berasal dari, kalau saya pernah buat research, buku ni asal dia berasal daripada tulisan Syekh yang beliau terbitkan di dalam blog beliau. Dan daripada blog itu dibaca dan juga disebarkan, dan akhirnya Syekh telah buat keputusan untuk jadikan ia sebuah risalah yang khusus mengenai kesembelihan dengan namanya yang indah, iaitu Mursyidus Soleh fi Ahkamiz Zabaih. Ya. Buku ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, diterbitkan oleh Majlis Al-Banjari li Tafaqquh fid Din. Majlis Al-Banjari, dia di selatan tanah air ni, dia ada pondok ledang, yang mana yang terbitkan buku-buku Syekh Ibrahim ini, nama dia Majlis Al-Banjari li Tafaqquh fid Din. Okey. Kitab ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, atau disebut risalah dekat sini, dia adalah lebih merupakan kepada himpunan beberapa perkara yang penting dalam hemat Syekh untuk kita sebagai orang Islam dalam nak melaksanakan penyembelihan yang mengikut hukum syarak. Jadi dikumpulkan oleh Syekh daripada kitab yang banyak. Kalau kita tengok dekat dalam dia punya Syekh punya Tamhidi ni, beberapa buah kitab yang dirujuk dan diambil petikan-petikannya, antaranya kitab I'anatul Talibin, kitab Iqna, kitab Majmu', kitab Mughni, kitab Tuhfah, Sabilul Muhtadin. Sabilul Muhtadin saya pernah review sebelum ni, tapi yang dalam bab yang sama, bab sembelihan juga, dan Syekh telah ambil dan dijadikan ia sebahagian daripada konten di dalam kitab ini. Matla'ul Badrain yang jadi subjek pelajaran dalam darjah khas ataupun sekolah agama di negeri Johor. Okey, keistimewaan buku ini banyak ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Antaranya ia merungkai beberapa permasalahan yang selalu menjadi isu di kalangan orang Islam, terutamanya isu mengenai sembelihan. Dan istimewa dalam buku ini, Syekh telah memberi tumpuan kepada pertanyaan yang selalu timbul, iaitu kalau kita aksiden, langgarlah lembu katakan, ataupun kambing katakan, atau apa-apa juga haiwan yang halal dimakan, kemudian dia masih ada pergerakan dia, kita sembelih dia dan kemudian kita makan. Jadi di situ ada dua pendapat menyatakan sama ada ianya adalah merupakan halal dimakan, ataupun yang kedua pendapat menyatakan haram dimakan. Dia melalui satu proses perbahasan yang agak panjang sebenarnya, tuan-tuan. Sama ada berlaku adanya hayat mustaqirah ataupun hayat mazbuh. Hayat mazbuh ni maknanya, kalau hayat mustaqirah itu maknanya kalau macam kita langgar haiwan itu, dia jatuh, dia bergerak-gerak, dia nak lari tak boleh, tapi dia adalah angkat kepalanya begitu. Ya. Jadi itu hayat mustaqirah, pergerakan ikhtiari. Maknanya dia memang menggerakkan kaki dia, menggerakkan badan dia untuk lari, tapi dia tak boleh nak lari. Itu hayat mustaqirah. Ya. Dan kemudian yang keduanya dia ada hayat ittirari. Hayat ittirari ni
dia dia pergerakan dia tu bukan disebabkan oleh pergerakan haiwan tadi tu, tapi ia lebih merupakan kepada gerakan yang spontan yang bukan pilihan dia. Contoh, kalau macam dia jatuh, dia gerak-gerak tu, dia jatuh sebab bergolek. Ataupun kalau tuan-tuan, kalau pernah lah kita sembelihkan haiwan itu, lepas sembelih dia dah mati, tapi tengok dia punya body dia tu, otot dia masih bergerak-gerak kan, bergerak-gerak gitu. Tapi itu bukan bermakna dia masih hidup ataupun hayat mustaqirah. Ia adalah merupakan pergerakan nadi, pulse dia yang masih ada pada bahagian daging, tapi bukan pada hayat. Rohnya dia dah tak ada. Dan kalau berlaku sembelihan pada harakah mazbuh tu, maka dia dikira tidak halal dan tidak boleh dimakan. Kena pastikan itu. Jadi dalam buku ni ada diterangkan dengan panjang lebar ya tuan-tuan. Dalam kitab ini dia ada tatmimul faedah. Tapi sebelum tu kita tengok kitab ini nipis saja tuan-tuan, dalam muka surat 54 muka surat kalau kita campur sekali dengan dia punya maroja ataupun rujukan, ataupun dengan dia punya muka surat sekali. 54 muka surat sahaja tuan-tuan, yang penuh dengan petikan daripada kitab-kitab dan juga beberapa permasalahan penting. Saya petikkan sikit daripada kitab ini tuan-tuan. Yang pertamanya, isu mengenai pisau yang terangkat ya. Kadang-kadang bila kita sembelih akan terjadi dua keadaan, sama ada kita sembelih, tak kisahlah sama ada pegang begini ataupun pegang begini. Kalau pegang begini, dia akan selalu jadi isu. Dia kalau haiwan meronta-ronta, dia akan terangkat ya, terangkat. Bila terangkat tu dia jadi isu. Kalau kita sembelih macam ni, jangan berlaku terangkat. Kita tarik itu kan. Okey, jangan terangkat. Jadi dalam isu terangkat ini ada, kalau kita baca, ada pendapat menyatakan bila pergi balik kali kedua, maka dia jadi daging tu dah jadi bangkai. Ya, haiwan tu dah jadi bangkai, tidak sah untuk makan. Dan ada pendapat menyatakan bahawa masih boleh dimakan, masih boleh dikira halal. Begitu juga dalam isu kalau haiwan tu meronta-ronta sehingga terlepas kita punya pisau sembelihan ni, jatuh, kita pergi ambil balik dan kemudian kita sambung sembelihan dia tu. Jadi dirungkaikan dalam permasalahan itu dalam buku ini ya. Okey, saya bacakanlah ya. Berkata Al-Alamah Syekh Ahmad Malibari rahimahullahu taala dalam Fathul Mu'in, sekiranya tukang sembelih mengangkat tangannya seperti kerana rontanya haiwan itu tadi, lalu ia terangkat dan kemudian ia mengembalikan dengan segera dan meneruskan sembelihannya, maka sembelihan itu halal hukumnya. Halal ya, kalau dikembalikan dengan segera. Adapun pendapat setengah yang menyatakan sekiranya tukang sembelih mengangkat tangan dan kemudian ia kembalikan tidak halal, itu adalah disebabkan tiada hayat mustaqirah pada pengulangan kali kedua itu. Maknanya haiwan tu mati bukan disebabkan oleh sembelihan. Okey, itu maknanya dalam banyak keadaan segeralah kita untuk kembali. Jangan kita bila dah terangkat, kita pergi duduk tepi, kita tengok macam mana haiwan tu bergerak lagi ke tidak, nak sambung ke tidak, baru berfikir pada masa tu. Tak, you pergi terus, you sembelih, sambung saja. Atau kalau pisau ni pun kalau ditakdirkan tidak tajam tuan-tuan, boleh tukar pisau itu. Boleh tukar pisau itu. Jangan segera ya, jangan lambat-lambat. Kemudian kita lihat lagi dalam buku ini ada menyatakan bahawa sunat-sunat perkara yang kita lakukan selain daripada rukun, 4 rukun, iaitu pertama orang yang menyembelih, orang yang haiwan yang disembelih, alat penyembelihan dan sembelihan itu sendiri. 4 rukun dalam sembelihan. Kemudian dia ada sunat-sunat. Sunat dia amat banyak sekali tuan-tuan. Dan kalau saya baca sedikit ya mengenai perkara yang sunat. Dan demikian lagi, sunat diikatkan akan binatang segala kakinya dan tangannya. Haiwan ada tangan ke? Okey. Yang kalau lembu, yang 2 belah atas itu disebut sebagai tangan dia. Kaki dia yang 2 di belakang. Okey, diikat supaya tiada kuat geraknya, melainkan kakinya yang kanan juga yang dilepaskan tanpa diikat. Daripada kaki yang 2 tu, yang belah kanan kita lepaskan, sebab tadi kita kalau merebahkan dia tu, rebahkan di bahagian sisi yang kiri. Ya.
Tuan boleh gambarkan kalau siapa pernah tengok orang sembelih kurban ya. Jadi memang sengaja dilepaskan ya. Dilepaskan kaki kanan itu sebab dapat memberi istirahah. Dengan menggerakkan kaki kanannya itu, memberi release stress dia tu. Release stress dia tu. Ya, kaki dia bergerak itu. Jadi kalau masa menyembelih tu, masa celapak tu kena jaga. Tak payah ikat dia, yang sebelah kan, yang lain ikat. Tapi kecuali yang kaki kanan dia tu lepaskan, sebab bila dah lepas kita potong dia sembelihan tu berlaku, kita lepaskan dia biar dia meronta-ronta dengan kaki kanannya itu. Dan sunat menghadap leher binatang yang hendak disembelih itu ke arah kiblat. Dan demikian juga sunat bagi orang yang menyembelih itu menghadapkan dirinya ke arah kiblat dan dalam keadaan berwuduk. Tukang sembelih, terutamanya tukang sembelih yang nak diupah ataupun haiwannya sendiri untuk berkorban, maka sunat dia ada wudu. Sembelih ni bukan selalu tuan-tuan ya. Jadi sekali kita buat ibadah tu, sekali kita kena buat dengan dapat pahala gitu. Sunat disembelih pada hujung leher, yakni sebelah atas, untuk binatang yang berleher pendek seperti lembu. Kalau lembu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dia tengkuk dia tak panjang sangat, mungkin dalam 2 jengkal gitu. 2 jengkal, 1 jengkal, 2 jengkal. Okey. Ambil yang bahagian atas tu, yang bahagian atas dekat dengan dia punya yang bahagian atas tengkuk dia tu. Bukan bawah, atas. Okey. Kalau inilah tengkuk dia, baik tuan-tuan. Sebab apa? Ia memudahkan roh binatang itu keluar. Tapi jika haiwan yang berleher panjang, contohnya seperti unta, maka ia disembelih pada bahagian bawah dengan dekat dengan badan dia. Unta disembelih secara berdiri tuan-tuan, dia tak sama dengan lembu, kena tumbangkan. Baik. Satu istimewa, ada bacaan doa niat dia untuk penyembelih. Selalu banyak penyembelih lah yang akan tengok buku ni. Saya cadangkan ambil sebab dalam ni ada niat dia yang kita nak hafal awal-awal. Kita ni dapat wakil daripada orang lain untuk sembelihkan. Mungkin sampai 7 orang sembelih upah kita untuk sembelihkan, ataupun 7 orang yang haiwan tu mereka berkongsi dalam korban. Jadi niat kita tu kena betul lah. Allahumma hazihi udhiyatan li siapa? Fulan bin Fulan, Ali Muhammad bin Muhammad Ahmad. Okey, baca minka wa ilaika fataqabbal minna. Okey, baca doa tu supaya lengkap ya, maksud saya lengkap dari segi ibadah kita. Ya, niat tu. Dan pertama kita orang Islam, kita bismillah, itu sebenarnya sah dah, tapi untuk dapatkan yang kelebihannya maka wajar disebut nama orang yang upahkan kita tu. Dan bagi saya yang paling istimewa sekali dalam buku ini adalah merupakan sisipan ataupun sebahagian daripada isi kandungannya itu faedah, iaitu petua atau amalan. Petua atau amalan. Petua atau amalan ni tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dia bukanlah benda sunat, bukanlah benda wajib, jauh lagi lah. Tapi ia hanyalah melalui pengamatan amalan orang tua-tua dulu-dulu. Kadang-kadang kita tengok orang tua dulu-dulu, dia sembelih, dia buat pisau tu, dia lap dekat badan lembu lah, dia baca lah, apalah, semua kita tak tahu apa benda dia buat. Tapi semuanya kadang-kadang itu ada asas dia berdasarkan petua dan amalan. Nah, ini Syekhuna dia masukkan petua dan amalan daripada Tuan Guru Haji Hashim Pondok Pasir Tumbuh. Tuan Guru Haji Hashim Pondok Pasir Tumbuh Kelantan, yang mana dalam ni ada dihimpunkan beberapa petua yang ditulis. Bagusnya, sebelum ni biasanya diturunkan daripada secara mulut ke mulut, secara lisan, tapi kali ni Syekh tulis rakamkan dalam sebuah buku yang indah ini. Jadi antara petua-petua yang kita nak dapat itu ialah yang pertama, supaya daging binatang sembelihan tidak berlemak. Kalau daging haiwan berlemak tu maknanya isi dia sikit apa. Jadi amalkan, dia ada 4 petua kat sini. Antaranya, saya sebut sajalah antaranya, hendaklah dalam keadaan berwuduk ketika menyembelih. Kemudian ada 3 lagi petua lain nak dapatkan, tengok dalam buku ni ya. Supaya daging binatang sembelihan menjadi lembut. Ya. Macam mana kita nak dapat? Kadang-kadang orang tua-tua kampung tu ada yang pandai sembelih. Bila orang tu sembelih, menyebabkan haiwan tu kita bila masak jadi makan rasa lembut. Ada yang kadang-kadang rasa keras.
Yang lembut tu kadang-kadang tengok orang tu pandai. Sebab tu orang tua kampung dia biasa kalau nak sembelih ni, dia akan cari orang tertentu yang memang pandai untuk lakukan sembelihan ni. Jadi orang muda kita tak tahu pergolongan yang baru ni yang suka sembelih tapi tak ada petua, dia jadi lain. Jadi tengok buku ni, dia ada petua dia supaya kalau kita sembelih nanti daging dia dimasak, dimakan, orang kata oi lembutnya daging ni. Ada petua dia. Kemudian yang ketiga, supaya daging binatang sembelihan tidak berbau busuk. Ada doa dia tuan-tuan, supaya tidak lalat hubung. Petua supaya daging sembelihan cukup untuk dibuat jamuan insya-Allah. Ya, ada petua dia. Ini saya bagilah yang petua supaya daging haiwan yang kita sembelih tu boleh jadi lauk dan boleh jadi cukup mencukupi untuk jamuan yang ada tu. Kita bacalah bismillahirrahmanirrahim, liila fi Quraisy ila fihim rahlatash syita'i wasyayf liila fi Quraisy. Surah Al-Quraisy ya. Jadi tuan-tuan baca, kemudian hembus dan sapukan kepada badan binatang itu dimulai dari bahu hingga ke punggungnya insya-Allah. Jadi tuan-tuan, ini kalau tuan-tuan bawa berhujah dia akan jadi bid'ah. Tapi terus terang saya cakap, tuan-tuan jangan bergaduh. Ini hanyalah petua, bukan sunnah Nabi, bukan juga benda yang wajib kita paksakan. Tidak, tak payah bahas. Ini adalah amalan petua orang soleh dulu-dulu ya. Sekarang ni kita lebih cepat membid'ahkan orang tapi kita tak tahu asal usulnya. Jadi kita belilah buku, baca, dan kalau tak setuju, hatta Syekh Ibrahim pun dalam buku ni dia ada menyatakan pada bahagian akhir kitab ni, beliau minta mohon kepada mana-mana pembaca yang sekiranya dengan rendah diri serta khusyuk kepada siapa yang melihat dengan mata yang redha dan sawab akan kekurangan dan kesilapan yang terdapat dalam kitab ini, maka perbaikilah ya dalam ni. Dan di hujung kepada kitab ini ada namanya Tatmimul Faedah, iaitu Syekh mengambil petikan secara terus daripada kitab-kitab rujukan dia. Kitab rujukan dalam risalah ini kurang lebih ada 21 buah kitab dan risalah dirujuk untuk menghasilkan buku kecil ini. Dan disebut dalam Tatmimul Faedah petikan daripada kitab Fathul Mu'in, Bihamish I'anat Talibin, kitab Al-Iqna' Lil-Syarbini ya. Kemudian ada petikan daripada Hasyiah Al-Bujairimi Al-Khatib, ada kutipan daripada Hasyiah Al-Bujairimi I'anat Talibin, yang mana Syekh fokuskan penting untuk kita mengetahui petikan-petikan. Sebab kalau nak baca kitab ni memang panjang dan mengambil masa masya-Allah, tapi Syekh telah dengan hikmatnya dalam ilmu telah memberikan kemudahan pada kita untuk shortcut dan dapat terus poin-poin yang kita perlukan, seterusnya memudahkan kita dalam membuat keputusan apabila menghadapi isu-isu masalah. Memang kita tak ada masalah, selama ni kita beli dekat market, tapi bila kita ditaklifkan dengan menyembelih haiwan-haiwan ini, maka di situ tuan-tuan akan tahu apa masalah dia. Sampai di sini saja tuan-tuan, belilah kitab ini. Ada di Shopee, saya akan sertakan link dekat saya punya sama ada Facebook ataupun blog ataupun dekat YouTube insya-Allah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Saya lupa sebelum tu, untuk siapa yang berkorban, yang masuk dalam korban, sunat untuk dia datang melihat sembelihan itu. Yang pertama lagi afdal kalau dia sendiri sembelih haiwan tu. Jadi yang mana laki-laki, sunat dia sembelih sendiri haiwan korban dia. Manakala perempuan pun boleh juga kalau nak lah kan. Ya. Cumanya ada yang kata makruh, tapi sunat sembelih sendiri satu. Kalau tak boleh nak sembelih, sunat tengok peristiwa korban itu, tengok darahnya mengalir. Sebab ada hadis Rasulullah bagi tahu siapa yang berkorban, apabila korbannya itu sebelum darahnya jatuh selimpa bumi, dia telah tiba di satu tempat yang mulia. Pahalalah bagi orang yang berkorban tu. Itu korban tu haiwan dia, yang dia kena berkorban kena turun tengok. Dan dalam kitab ni juga ada sebut pasal sunat dia untuk mengagih-agihkan daging korban itu kepada orang yang hadir lah. Sama ada kalau orang miskin itu namanya sedekah, manakala kalau kepada orang kaya itu dinamakan hadiah.
Ada juga hukum mengenai bagaimana kalau hukum kita memberikan korban itu kepada orang kafir, ada dijelaskan dalam kitab ni. Tak cukup masa untuk saya terangkan, saya hanya review saja. Jadi sampai di sini saja tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.